Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini cikgu akan menerangkan subtopik tekanan darah. Jadi murid-murid boleh ambil buku teks, buka muka surat 41. Tekanan darah ialah tekanan yang dikenakan oleh darah pada dinding salur darah semasa peredaran darah. Tekanan darah boleh diukur menggunakan sfigmomanometer. Cuba sebut sama-sama dengan cikgu. Sfigmomanometer. Unit untuk mengukur tekanan darah ialah milimeter merkuri ataupun kita boleh tulis dengan simbolnya mmHg. Okey, ini adalah gambar bagi sfigmomanometer digital, ya. Alat terbaik berdasarkan piawaian yang tepat dalam mengukur bacaan tekanan darah ialah sfigmomanometer yang digunakan oleh pengamal perubatan di hospital dan klinik yang digunakan bersama stetoskop. Ni kalau bersama stetoskop, yang ini lebih tepat, ya, untuk mengukur bacaan tekanan darah. Namun begitu, sfigmomanometer digital ini sangat mudah digunakan jika kita nak pantau bacaan tekanan darah di rumah, ya. Baik, seterusnya kita lihat mengukur dan merekod tekanan darah. Tekanan darah diukur dengan mengambil dua ukuran, ya, nombor atas dan nombor bawah. Okey, kita tengok nombor atas dulu. Nombor atas menunjukkan tekanan yang dikenakan pada dinding salur darah semasa otot jantung mengecut. Tekanan yang disukat ini ialah tekanan sistolik. Nombor bawah menunjukkan tekanan yang dikenakan pada dinding salur darah apabila otot jantung berehat. Ini dipanggil tekanan diastolik, ya. Kedua-dua tekanan ini dinyatakan dalam milimeter merkuri kerana merkuri telah digunakan dalam tolok tekanan pertama yang mengukur dengan tepat dan masih digunakan sebagai piawai pengukuran tekanan dalam perubatan. Pengukuran tekanan darah direkodkan sebagai sistolik per diastolik. Tadi cikgu cakap tekanan darah ni dia ambil dua ukuran, nombor atas, nombor bawah. Nombor atas, ni nombor atas, ini nombor bawah. Nombor atas kita panggil tekanan sistolik. Tekanan di bawah kita panggil diastolik. Sis atas, dia bawah. Sistolik atas, diastolik bawah. Okey, sistolik ni tekanan darah yang diambil semasa otot jantung mengecut. Manakala diastolik ni diambil ketika otot jantung berehat. Berehat di bawah diastolik. Mengecut sis atas. Boleh tak? 120 per 80 mm merkuri. Ini sis, ini diastolik. Sistolik, diastolik. Ni nombor atas, ni nombor bawah. Ini otot jantung mengecut, ini otot jantung berehat. Okey? Ini gambar ni. Okey? Dia menggunakan apa ni? Dia menggunakan sfigmomanometer digital bersama stetoskop. Seterusnya kita lihat bacaan tekanan darah. Pengukuran tekanan darah yang berkala dapat membantu anda mengukur tahap kesihatan badan. Maksudnya begini, kita perlu selalu ukur tekanan darah kita untuk mengukur tahap kesihatan kita. Bacaan tekanan darah yang tinggi dan berlarutan menunjukkan bahawa anda mempunyai penyakit darah tinggi ataupun dikenali sebagai hipertensi, ya. Bacaan tekanan darah yang rendah dan berlarutan menunjukkan anda mungkin mengalami tekanan darah rendah, ya. Contoh kalau sesekali kita ambil tekanan darah, tiba-tiba tekanan darah kita tinggi, belum bermakna kita mengalami darah tinggi, ya. Kita mempunyai darah tinggi apabila setiap kali kita ambil bacaan tekanan darah selalu menunjukkan tekanan yang tinggi. Itu baru kita boleh kata ada penyakit darah tinggi. Kalau sesekali itu barangkali kita tengah penat ke, bila kita penat pun tekanan darah boleh jadi tinggi. Okey, kita tengok jadual ini.
Mari kita kenal kategori-kategori tekanan darah. Ada kategori tekanan darah optimum, normal, berisiko, tekanan darah tinggi peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Okey, optimum ni maksudnya terbaik lah. Terbaik di mana bacaan atas ataupun nombor atas ataupun sistoliknya kurang daripada 120 dan diastoliknya kurang daripada 80. Kalau normal 120 hingga 129. Tekanan diastolik ataupun nombor bawah ataupun semasa otot jantung sedang berehat 80 hingga 84. Berisiko 130 hingga 139. Ya, dan diastoliknya 85 hingga 89. Okey. Tekanan darah tinggi peringkat pertama bila mana sistolik telah mencapai 140. Ya, 140 tu maksudnya sudah mula mengalami tekanan darah tinggi peringkat pertama. Manakala nombor bawah 90 hingga 99. Peringkat kedua dia dah masuk 160 lah, ya, sehingga 179. Bacaan diastolik bermula daripada nombor 100. Dan peringkat ketiga, yang ni peringkat paling tinggi sekali, ya, bermula daripada 180 dan ke atas dan diastoliknya 110 dan ke atas. Baik, cikgu nak bawa kamu melihat beberapa contoh lah, contoh bacaan tekanan darah. Baik, sebelum tu cikgu nak kamu ingatlah formula ringkas ini, ya. Mula-mula ingat 120, 130, 140, 160, 180. 120 bermula sistolik 120, tekanan darah normal, ya. 130 berisiko, ya. 14 sudah mula hipertensi 1, peringkat 1. H tu maksudnya hipertensi, tekanan darah tinggi peringkat 1. H2 hipertensi 2, 160. Hipertensi ketiga, peringkat ketiga adalah 180. Okey, sekarang kita tengok contoh yang pertama. 123/82. Sistolik bermula dengan 123. Dia berada di skala mana? Dia berada di skala ni kan. Maka 123/82 adalah tekanan darah normal. Okey, tengok contoh yang kedua. 133/86. So kita tengok sistolik dia bermula dengan 133. Dia dalam bermula daripada 133. So ini adalah tekanan darah yang berisiko. So ini adalah tekanan darah tinggi peringkat kedua. Agaknya boleh tak nak ingat? Okey, kita recall semula bacaan tekanan darah 12, 120, 130, 140, 160, 180. 120 normal, 130 berisiko, 140 hipertensi peringkat 1, 160 hipertensi peringkat yang kedua, 180 hipertensi peringkat ketiga. Cubalah cikgu pun sama-sama nak menghafal formula ringkas ini. Mudah-mudahan dapat membantu kita untuk mengenal pasti bacaan tekanan darah, ya, bagi orang dewasa. Baiklah, kita lihat pengukuran tekanan darah dan interpretasinya, maksudnya penterjemahan daripada bacaan tekanan darah itu, ya. Okey, bacaan tekanan darah yang tinggi dan berlanjutan, ya, menunjukkan bahawa individu tersebut mengalami tekanan darah tinggi. Namun gejalanya tidak jelas, tapi jika tidak dikawal boleh menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Bukan kata tak nampak langsung gejala. Ada gejala bagi tekanan darah tinggi, sakit kepala, sakit belakang tengkuk atau sebagainya, Cuma gejalanya adalah tidak berapa jelas lah. Okey, bacaan tekanan darah rendah dan berlanjutan akan menyebabkan pening dan berasa mual, serta individu tersebut mudah pengsan dan lemah. Okey, agak-agaknya boleh faham tak penerangan cikgu berkenaan dengan
topik 3.3 tekanan darah. Okay, cikgu ulang semulalah secara rumusannya. Alat untuk mengukur tekanan darah kita gunakan sfigmomanometer yang diukur dalam unit milimeter merkuri. Ada dua bacaan ataupun dua ukuran, iaitu nombor atas dan nombor bawah. Sebagai contoh 120 per 80. Ini tekanan darah normal ya. Ini adalah nombor sistolik dan ini adalah nombor diastolik ya. Ini adalah ukuran yang diambil ketika otot jantung mengecut, manakala 80 otot jantung sedang berehat. Okey, rasanya itu sahaja dalam video kali ini. Sekian, terima kasih.